Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. A'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Dan dalil naklinya itu firman Allah Ta'ala, Rasulun Amin. Artinya Tuhan mengaku dan berkata Rasul itu amanah. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia juga, pemberian daripada dia semata. Masih ada kita tahu muka bumi dia. Alhamdulillah. Dialah yang menghidup dan mematikan kita. Alhamdulillah. Mudah dihidupkan hati kita untuk perasaan ke dia yang dialah menghidupkan kita, mengadakan kita dan mengadakan seluruh alam ni. Pujian kita. Bahkan kita puja dia, Kaulah yang hidupkan aku. Tak ada siapa yang aku nak harapkan melainkan Engkau. Jadi siapa yang hidup melainkan Engkau. Kami semua Engkau yang hidupkan. Syukur diberi kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Yang mana dengan ada iman macam tu, melayakkan kita menjadi orang yang ada hubungan dengan Allah dan ada hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu sebab dapat syafaat dia, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Syukur Allah Ta'ala beri kita kesihatan, kelapangan masa, kehalubaan terus dalam proses pencarian untuk memahami macam mana perjalanan untuk mengenal Tuhan, mengenal utusan Tuhan. Macam mana nak betulkan hati sanubari kita dengan siapa yang dikasihi dengan Tuhan. Khasnya kita nak memahami apa dia sifat-sifat segala Rasul yang utusan. InsyaAllah begini kita nak manfaatkan, meneruskan bacaan daripada kitab Baku Iman. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, dan dalil nakli itu firman Allah Ta'ala, Rasulun Amin. Surah Dukhan. Kita nak sambung masih dalam bab sifat Rasul yang kedua, amanah dengan warna ismah. Bahasa kita pakai maksum. Takkan ada nama buat dosa, benda haram, benda makruh, khilaf aula. Apa yang ada pada Nabi Rasul ni semua taat. Dan disuruh kita ikut dia semutlaknya. Sama ada ala wajhil qurbah ataupun ghairi ala wajhil qurbah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada manfaat besar untuk kita fi Rasulillah, pada surah Rasulillah, pada sirah Rasulillah, pada hati sanubari Rasulullah, pada qaul Rasulullah, af'al Rasulullah, pengakuan Rasulullah, uswatun hasanah. Dia contoh ikutan baik. Jadi ikutlah kan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa saja yang didatangkan oleh Rasul fakhudhuh,
You must take it. You take it, please take it. Cuma fakhudhuh ada fi'il amar tu, ada suruh tu mutlak suruh, cuma ada tafsiran ulama, ada suruh wajib, ada suruh sunat, ada suruh sunat pun ada sunat muakkad, ada ghairu muakkad. Tu huraian ulama. Ada suruh, tapi suruh atau jalan harus pilihan, ikhtiar. Namun buat dia mesti atas lillahi ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Tu nak faham satu-satu perjalanan hadis Nabi tu besar. Jadi wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasulullah tegah daripada kamu, berhentilah. Tu pun berhenti tu ada berhenti tinggal benda haram, tinggal benda makruh, tinggal benda khilaf aula, tinggalkan benda yang lagha. Macam-macam martabat untuk proses kita berjalan untuk ke arah Tuhan, ke Allah Ta'ala ni, mesti ada manhaj kita. Manhaj besarnya ditunjuk oleh Nabi SAW. Para ulama yang beri huraian satu-satu, yang mereka pun dah melalui perjalanan tu, berguru, dapat latihan sempurna. Ada mereka yang dah pergi pun, dah lama dah pergi menghadap Allah Ta'ala. Mereka meninggalkan saki-baki kepada kita ni dengan telah dia mudahkan segala urusan kepada kita, meninggalkan karangan-karangan, karya-karya mereka yang hasil daripada titik peluh orang-orang yang sebelum daripada mereka, dan usaha mujahadah yang begitu tinggi di kalangan ulama-ulama dulu, tutup guru kita yang dahulu, alim ulama, para awliya yang terdahulu, ambil daripada para anbiya yang atas tertibnya di atas zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in sampai kat kita ni. Begitu banyak dah karya-karya ni karang oleh ulama untuk menyusun bagaimana nak jalan ke Allah Ta'ala. Atas kita wajib belajar, wajib faham macam mana nak proses, nak boleh dapat apa yang telah mereka dapat. Mereka dah dapat pun, kita ni dalam proses. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita nak dapat. Rabbi yassir wala ya'sir, Rabbi yassir wala tu'asir, tamim bil khair, amin ya rabbal alamin. Jadi atas kita nak bicara ni, Nabi Rasul ni mesti sempurna, takkan ada kekurangan pada dia. Allah Ta'ala takkan silap hantar Nabi Rasul. Jadi kita dah belajar dalil akli, kaedah mantiki, macam mana nak sabitkan amanah ni pada Nabi-Nabi dan Rasul. Bahkan dua kaedah ni, kaedah akli, kaedah nakli ni, dua kaedah pendalilan yang sangat besar dalam hukum syarak kita. Hukum syarak, baik hukum syarak tu dari sisi hukum tauhidnya, akidahnya, baik hukum fiqahnya, baik hukum tasawufnya, berdalil semua. Apatah lagi dalil kita sebut ni dalil akli, yang atau istilah saya sebut penaklukan akal. Di dalil mantiki ni ialah satu kaedah penaklukan berfikir, penaklukan akal menggunakan dua rangkai kata ayat disusun dengan format yang tertentu untuk menghasilkan satu natijah yang jitu. Itu dipanggil dalil mantiki. Dia mesti ada, sebelum nak buat dua rangkai kata ayat tu, kena faham nak buat ayat macam mana, qadiyah apa, hamliyah ke, qadiyah syartiyah ke, qadiyah istisnaiyah ke. Ada disiplin ilmu dia lah di situ. Tu khas nak mengaji tu, satu kitab lah tu nak mengaji tu. Sebelum nak buat ayat, kena tahu kalimah dulu, jinsun, nau', pasal dia ni, ardul am, ardul khas. Banyak benda dilalah apa yang ada pada kalimah tu, apa irtibat hama, maudhu' mahmul dia, mubtada' khabar dia, macam-macam. Apa kita belajar ni adalah hasil daripada apa yang telah mereka lalu, mereka tempuh, pengalaman, latihan, tarbiyah yang telah mereka dapat. Apa yang telah dihasil, kemanisan itu dia ulur kita. Kita mohon kepada Allah Ta'ala dengan apa telah mereka dapat ni, mudah-mudahan kemanisan yang mereka telah perolehi ni, mereka pun dah pergi menghadap Allah Ta'ala awal pada kita, kemanisan tu dapat kita. Kalau kita nak proses sendiri, rasanya tumpah.
Terus duk baca apa yang telah dia bagi ni pun rasa tumpah lagi. Tambah sendiri nak proses. Berapa kali tumpah itu. Hadanallah ila siratal mustaqim. Baik. Jadi yang lepas kita belajar dalil akli. Mudah-mudahan dapat adab tu yang dia kata buku nota, muzakarah. Dan belajar kena bangun awal. Jangan subuh sunyi, leceh gitu. Bahkan kalau kita tengok perkataan ulama kita, nak tengok berjaya tak berjaya kita, tengok subuh. Bila tengok subuh, tengok sebelum subuh lah. Jangan tengok larut malam. Tengok sebelum subuh. Kalau subuh nak bangkit, ya Allah, terseksa. Tu bahasa saya selalu sebut. Pasal nak sebut apa? Langit runtuh tak bangun lagi. Ya Allah. Langit runtuh tak jaga. Ya Allah. Muhasabah diri banyak-banyak. Apa pasal ni? Tak kira lah kau siapa. Kau alim, kau hafiz, kau bengong ke apa ke. Bagus hayam lagi bangun awal. Itu lah. Burung pun bangun. Ada burung yang belum subuh lagi berkicau dah. Lalu kat hati tu. Pagi-pagi lagi. Dia kelahi dia. Arnab awal tengah malam aktif tu. Memang aktif malam pun. Saja iktibar daripada haiwan kan. Yang kita tu tak faham ke firman Allah Taala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nak buat apa ni? Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Takkan apa bodoh gitu je Quran tu yang apa? Takkan tak ambil faham sikit pun. Nasyid pun ada. Nasyid apa? Nasyid Hijaz. Nasyid apa? Malam, nasyid malam. Malam. Saya suara tak sedap. Apa dia ingat dia tu? Nanti saya pula tak passion ada sedia semua dia buat bukan jenis presentation punya orang. Tapi ada nasyid itu kan, ada nasyid malam kan, Hijaz, tak tahu. Dia orang ni bukan lagu nasyid ni, semua lagu Indo Setan kot, dah dengar. Derkin Allah dia bunyi saja sisi itu kan. Kalau tak ada tengok Quran lah kan. Wa minal lail fatahajjad bihi. Kan. Kalau malam ni apa? Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'a. Malam ni dia waktu yang paling baik. Dia lebih membukakan mata hati pengetahuan. Cuma kalau malam ni macam Steve macam kena ketum. Semak apa masalah. Yang kita buat di jadual makan pun petang lah, tak makan tengah malam lah. Nak makan lah. Itu hal lah, bukanlah haram makan tu. Kalau makan pun makan ikut kadar lah, bukan apa jamu semua kena bagi habis. Kadar keperluan lah. Itu bukan buat bendang. Semalam Masjid Daulah Sabah, tempat mentua dia tengok makan, takut dia. Makan sekian usol. Cakap semalam dia tengok ni, tengok ni nasi. Tapi tajak aku tengok besar mana. Tu, panjang tu, besar tu. Pergi pukul 8, pukul 8 pukul 7 je lah. Pukul 8 pagi, pukul 2 balik bendang. Ada lah dia makan nasi punya tu. Yang kita makan nasi itu, kotiau punya tu, nasi punya tu. Banyak 3 gelas. Apa itu? Ukurlah baju di badan sendiri. Itu siang. Malam pun mampus sebut tu kak. Sembang kat main pukul 12, pukul 1, rore. Subuh tak bangkit. Leceng. Subuh kena meriah lah. Subuh meriah. Sahabat Nabi SAW subuh ni. Bila subuh tu sebelum subuh lah masa dia tu. Nak subuh tu steady lah tu. Apa? Nak subuh dia tu malam ni. Bangun dia dengar bunyi macam lebah. Bunyi. Tak ada lebah pun dengar kelulut. Banyak kelulut yang dah pindah pergi Kelah Hulu, nanti daripada Kelah Hulu macam ni pula ni. Kan? Dengar malam-malam kelulut bunyi macam mana. Pergi kat sarang tu, yang sarang aktif lah, yang sarang yang dah mampus tu. Sarang tu ada dah tinggi. Musuh main serang. Tak ada protection. Sama kita tak ada protection macam tu lah. Sengap. Malam sengap.
Siang pun sengap, malam pun sengap, bengap jadi. Dia kena sarang ATM malam pergi dengar kat sarang ni. Tok lubang masuk dia tu. Sahabat Nabi subuh-subuh bunyi tu. Masuk dalam Masjid Nabawi tu. Inna Rasulullah kau. Orang ni semayang, orang ni tahajud, orang ni doa. Ni pergi masjid sunyi. Tengok pondok pun sunyi. Sunyi. Dah azan pun sunyi lagi. Ya Allah. Sunyi. Dah azan sunyi. Semayang jemaah pun sunyi. Orang ada 40 orang. Contoh lah. Main jemaah 10 orang tak sampai. Baru apa tu? Baru apa? Orang jauh, orang luar pula main ni. Dengarlah ni. Bukan nak marah-marah apa. Nasihat kan. Siapa terasa tu, rasa pedih yang kena ni. Kena smash. Itu aku nak smash apa? Tak kena smash lembu. Apa lembu ni tak angin tidur? Apa smash lembu? Sikit lah ayat tu. Sayang tu kan apa tu. Kalau menyampah saya sepak kan. Kasarnya bahasa orang tu ni. Apa cerita ni? Nak belajar tu ilmu kita bukan ilmu sebarang ilmu ni. Tinggi nak buat apa ilmu ni? Simpan dalam dada itu je. Buat apa? Simpan tu nak faham, nak buat tu. Dia sepatutnya nur. Bila ada nur ni, jadi nur nak kita. Ni pegang lampu tapi gelap macam orang buta. Maksudnya tak bermanfaat. Yang tu dipanggil ilmu yang ghairun nafi'. Ilmu tak bermanfaat namanya. Ilmu tu tak membawa kita makin kepada apa yang kita belajar. Boleh faham kot ni. Ilmu yang kita belajar tu tak membawa kepada apa yang kita belajar. Dia tak menghasilkan natijah dan buah dia. Kalau kata hasil ilmu pun tak ada, nak natijah apa, pokok pun tak ada lagi, buah pun tak ada. Tapi ada pula macam ni, buah ada, pokok tak ada. Lagi muskil. Tauhid bodoh, Quran tak dibaca, tapi bukan Quran buka baca. Tajwid tak tahu. Panjang pendek tak pandai, tapi buka Quran. Tanya panjang pendek tak tahu. Baca pun salah. Tapi buah amal ada, kuat amal. Sembahyang. Tapi sembahyang macam ni. Batal sembahyang, bodoh. Buah amal ada. Ilmu tak ada. Ilmu tak ada. Nampak macam abid. Malam berjaga. Tapi bodoh. Fiqah tak pandai. Tauhid tak kerti. Allah Ta'ala tak kenal. Ada amal tak ada ilmu pun masalah. Ada ilmu tak ada amal pun masalah. Tak ada masalah belaka. Jadi yang betul-betul ni apa? Dua mesti seimbang, mesti balance. Mesti balance. Mesti balance. So kita belajar ni dengan apa yang kita mujahadah kita buat tu, yang tu sebab untuk hati tu dia boleh nak tergilap, menerima sinaran pancaran cahaya ilmu yang kita belajar ni. Ilmu nurun ni. Ilmu ni dia ibarat cahaya. Bila cahaya la wa nurullahi la yuhda lil asi. Ilmu Allah ni tidak akan diberi, tak akan dikurnia pada orang yang suka buat dosa. Dosa tu sama ada memang dosa haram. Dosa tu antara benda dosa tak Allah Taala tak suka ni, benda makruh. Antara benda yang masih nama dosa di kalangan abrar apa dia? Laga-laga. Dosa lagi di kalangan muqarrabin lagi taat pun dia kata dosa lagi. Duk taat pun dosa lagi. Siapa taat dia dosa lagi? Dia boleh buat taat lebih dari tu tapi dia buat sambil lewa itu pun dia rasa dosa lagi. Kita tak taat pun dia rasa taat. Tak buat ibadat pun dia rasa dalam ibadat. Sikit sanalah. Jadi duk pondok ni tambah tak ada urusan apa luar. Memang nak pergi mengaji, kerja kita ilmu amal, ilmu amal. Hafal, faham, catat, tulis. Tak ada benda yang lebih afdal dalam suasana kita ni melainkan duk sibuk dengan ilmu. Sibuk dengan ilmu tu, sibuk nak hasil nak faham ilmu, hasil ilmu, dan sibuk untuk beramal dengan ilmu. Dan ilmu paling besar ilmu tauhid. Macam mana nak besar dengan Allah Ta'ala, agung dengan Allah Ta'ala, tauhid dengan Allah Ta'ala.
Perasaan dengan Allah Ta'ala, ilmu paling besar sekali. Macam mana nak ada perasaan dengan Rasulullah, akidah dengan Nabi Allah Rasulullah, nak banyak selawat dan salam dengan Rasulullah, mesti tu ilmu besar tu. Ilmu besar tu, ilmu akidah, ilmu besar sekali. Nak semayang, itu buah dia. Buah daripada ada akidah dengan Allah, dengan Rasulullah. Dengan Allah ada tak nak semayang, ada nak semayang sunat, ada tak nak duha, ada nak tasbih, nak zikir, tahmid, tahlil, ada tak tu? Tu buah-buah dia, bunga dia. Kasih faham kat Rasulullah, Rasulullah sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ada tak nak ikut Rasulullah, bersugi, nak wuduk tu sugi, tak ada cari sugi. Contoh, walaupun mudah-mudah yang tengok, tapi ada tak kecintaan itu. Waktu nak selawat atas Nabi, doa untuk Nabi. Sebab manusia ni dia akan banyak membuat apa yang dia suka. Apa dia suka itulah dia buat. Man ahabba syai'an, bukan saja dia buat, sebut pun dia akan banyak sebut apa yang dia suka. Kalau suka nasi, cerita nasi, cerita kebun. Suka bercina, cerita bercina. Suka artis, cerita artis. Suka bola, cerita bola. Kalau suka dengan Allah Ta'ala, dia sebut Allah. Sebut Rasulullah, selawat je, dia banyak-banyak. Hadanallah ila siratal mustaqim. Tu prinsip-prinsip sikit lah, nasihat, konsep apa. Nak tunjuk kata ada benda yang kita kena capai matlamat duduk sini. Sini ni pondok dunia. Ni sementara saja. Bukan saja semua orang saya sementara. Sementara. Duduk menyinggah nak ada matlamat, nak kena cari. Sementara. Kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abir as-sabil. Ka'annaka ghariban, kena berada, jadi kat dunia ni seolah-olah kita sedang orang musafir. Orang musafir ni lagi sikit barang lagi simple. Kalau musafir macam nak pindah rumah tu macam nak transport barangnya pun lori besar, 6 tayar tak cukup, mau 20 tayar, saya silap 3 trip kosong. Musafir mana mau gitu. Musafir ni galas beg jalan. Masuk tempat cek nak naik kapal terbangnya pun, masuk tu letak beg, cek. Kosong, tak ada apa. Ambil balik jalan. Ini ten masuk. Ten. Mana mau ya. Orang naik kapal terbang lalu kita kena cek tak terlepas je. Banyak tu orang Sabah tu tak boleh sebut lagi sebab lah awak pun tak tahu mana dia. Ya Allah, Allah maafkan lana. Jadi asal nak sebut tu apa? Kita ni tempat belajar dan tempat latihan tu, kita ada akademi latihan tu kan. Nak masukkan nama akademi tu kan. Pasal kita punya pendaftaran atas nama Akademi Darut Turas. Di Darut Turas tu dari segi ilmu turas ni, latihan pun latihan turas juga lah. Akademi ada tempat latihan, ada akademi fantasia kan, tapi itu jadi sial. Buat apa? Nak akademi untuk jadi orang muttaqin, akademi untuk jadi alimin, hafizin, jadi orang yang amilin, salihin, siddiqin, syuhada, yang orang yang warisul anbiya, patutnya macam tu. Amin. Baik. Jadi kita kalau buat semua macam tu, ada syarat tu, dapatlah dia punya. Ada siapa yang bersungguh, dia dapat. Apa syarat dapat? Bersungguh. Tak ada bersungguh, tak dapat. Ada muqaddam, tali. Itu semua ada disiplin ilmu, istilah. Allah Ta'ala dia jamin kat kita kalau siapa bersungguh dia dapat. Sungguh. Orang bersungguh dunia dapat dunia. Orang yang bersungguh ke Allah Ta'ala dapat Allah Ta'ala. Kita ke Allah Ta'ala tak bersungguh, dunia tak sungguh. Nak tengok meniaga tak boleh terang mana. Ilmu tak terang mana. Bini pun tak terang mana. Anak pun tak terang mana. Sorry ingatlah bahasa itu. Apa pun tak ada. Amal pun tak terang mana. Kerja pun tak terang mana. Harta tak terang mana. Apa lah yang ada kita ni. Hadanallah ila siratal mustaqim.
Tambah zaman kita ni zaman mencabar sungguh lah, lalai banyak sangat. Dan dalil nakli itu, nak cerita dalil nakli. Bila dalil nakli, itu lagi kita dah bicara. Bila sebut dalil nakli ni, banyak kaedah-kaedah linguistik yang perlu dikuasai. Linguistik ni mana tahu apa? Bahasa. Mesti kena faham kaedah bahasa. Bila sebut bahasa, kita belajar nak ambil dalil nakli ni, bahasa apa? Dalil nakli ni bahasa apa? Dalil nakli ni kitab apa? Weda. Kitab Taurat, Injil. Apa? Quran bahasa apa? Nak faham bahasa Arab, apa kaedah? Lughah. Kamu Marwawi ada? Tak ada lagi. Nak belajar bahasa Arab, kamu pun tak ada. Saja saya sebut-sebut itu kan. Kedai tak ada. Beli lah, Shopee pandai lah beli barang-barang lain. Nak komus tak dia beli. Itu komus. Memang nak kena ada komus kat ni. Kalau tak ada komus pun, dengarlah saya dah sebut dengan komus tu. Tara yang saya dah hurai, naqid mana apa, muqaddam mana apa, tali apa. Contohlah, ada benda-benda saya sebut dengan makna istilahi pula kan. Dalil mantiqi, akli, nakli, wajib, mustahil, ta'rif wajib, wajib syar'i, wajib akli, wajib adi. Tu semua tu ada yang lughatan wa istilahan. Yang tu tak telan. Nak tengok kamus masa bila? Masa bila buka kamus tu? Yang tu pun kalau kutip padan lah tu. Tambah pula hemah kita tinggi lagi, beli kamus, ngapal kamus. Zaman saya dulu, saya dengar cerita lah, zaman saya tak ada seorang pun yang ada macam tu. Apa dia? Masa saya ngaji duduk bagan datuk dulu, ada di antara kami yang mengaji tu, dia hafal Qamar Marbawi tu. Marbawi tu hafal. Qamar Marbawi tu tempat tu hafal pada awal hingga akhir. Tanya yang luar dia. Saya boleh buka muka surat gambar apa. Masa nak kuasai bahasa Arab tu. Itu saya sebut yang hafal Marbawi tu. Dengar. Syekh Idris Marbawi tu, kepala otak dia dengan luar macam mana. Boleh buat kamus. Kamus. Satu dia boleh karang kitab nama Bahrul Mazi ya. Bahrul Mazi, Bahrul laut, Mazi apa? Air Mazi. Kepala otak kau. Mazi tu ke air Mazi lah. Bahrul Mazi, bukan Bahrul Mazi. Kalau Maziyun, air Mazi. Bahrul Mazi. Apa makna Mazi? Lurah tak tahu. Dengan mana asal. Apa asal? Tak saya dengar tak? Asalin musaffa. Apa asal? Madu. Laut madu. Bahrul Mazi tu laut madu. Laut apa? Kitab. Kenapa kata laut? Ada tasbih, ada isti'arah. Tasbih yang dibuat ada tu tasbih. Laut macam madu. Sebalik, laut macam madu lah dah. Stop. Kitab macam laut. Laut masin. Kenapa kata laut? Nisbah luas. Kenapa kata madu? Manis. Sedia intipati Quran dan hadis. Bahrul Mazi tu dia macam mukhtasar Tirmizi disyarah dengan syarah fiqh. Tu Bahrul Mazi tu. Siapa sekarang? Syekh Idris Al-Marbawi. Cerita sikit lah Idris Al-Marbawi. Yang saya kenal, saya boleh cerita lah kan. Yang dia untuk guru biasa cerita, ada orang dekat-dekat dengan dia. Allahumma salli alaihi wasallam. Tu nak cerita apa? Pasal nak cerita dalil nakli Quran hadis bahasa Arab lah. Dia kena kuasai bahasa Arab. Antara kuasai bahasa Arab, lurah mesti dia ada. Bahasa Inggerisnya dia sebab apa? Mesti ada. Kita punya vocabularies, mufradat Arab tu mesti banyak. Yang tu insyaAllah kita nak sambung lah. Hari ni nak mula balik ngaji Nahwu Saraf kita. Nahwu Saraf pun ngaji kita step pendek lah, astagfirullah. Step pondok lah. Tujuan mengaji bukan untuk semata-mata bahasa. Tuan ngaji untuk belajar kawaid, dengan itu boleh faham Quran dan hadis. Walaupun tak kerti cakap Arab. Kita belajar Nahwu, belajar Saraf bukan untuk komunikasi. Kita bukan belajar al-lughah Arabiah ittisaliyah.
لا نتعلم اللغة العربية الاتصالية، لا، الاتصالية فقط لا. الهدف المقصود من التعليم النحو والصرف هي فهم القرآن، فهم مقاصد القرآن، مقاصد الحديث. Boleh faham tak saya cakap Arab itu kan? Kamu kat saya cakap kamu tak cakap Arab kan? Cakap Arab ni dia sedap tu, dia punya makna tu best lah, gitu kan. Ini baca, belajar Quran kan tu bukan saja nak tunjuk slide ke apa kan tu. Belajar dengan hafal kawaid, apa dia satu-satu, sepi-sepi dia. Pasal nak belajar dalil nakli mesti nak kuasai tu. Kalau tidak, kalau takat sebut Al-Quran, lepas tu terjemah. Itu kan dalil nakli, itu kan kaedah istidlal Al-Quran kan. Tak betul. Orang duk sebut Quran, terjemah Quran, sebut Quran, terjemah Quran. Itu kan kaedah istidlal. Itu terjemah, baca terjemah orang. Kaedah istidlal ni kita faham dilalah dengan lafaz tu. Macam orang kata I love you too. Apa maksud dia? Kita faham bahasa tu. Kalau kata I love you, you are the one that I love. Boleh pilih tak dia punya bahasa tu, the differences between these two sentences? Boleh faham? Kalau I love you, boleh jadi I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Tapi you are the only one I love. Wow. Sama je Quran. Na'budu iyyaka, nad'uka, aku doa engkau, aku minta engkau. Tak, iyyaka na'budu. Bahasa dia, engkau saja ya Allah kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, engkau saja kami minta tolong. Itu pertama bahasa. Praktikal dia tauhid. Allah saja yang kaya, kita semua fakir. Makhluk semua berhajat ke Allah Taala. Itu praktikal tauhid dia. Alat nak bantu nak faham macam tu, lughah ada, tauhid ada. Nak praktikal pula, lagi hidup hati pula, latihan pula, tarbiyah pula. Apa kaedah-kaedah zikir dia, macam mana nak hati nak hadir dia. Tu tauhid ada, fiqh ada, tasawuf ada, tarik ada, nahwu ada, saraf ada, balaghah ada. Tu yang duk pondok ngaji semua tu. Maksudnya ada benda pekakah tu. Matlamat dia apa? Allah, Rasul. Matlamat dia iman, taqwa. Baik. Itu saja sikit penjelasan nyambi-nyambi tu. Saja-saja nak sebut itu pun kadang tak sebut juga. Gatal apa tu pagi ni dia sebut benda tu. Pasal duk tengok suasana subuh tu lah kan. Baca sikit. Tambah subuh kalau macam ni. Sallu fi buyutikum. Habis. Habis. Jahannam habis. Tergeduk hayya ala salah. As-salatu khairun minan naum. Tu tak beri. Tambah saja suruh duduk rumah. Sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum. Kenapa saya bunyi itu? Pasal yang ajar tu menteri tu lah, sallu fi buyutikum. Dia ajar syariat tu. Sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum. Selain yang tu tak faham tu dah. Dengar lah saya sebut. Mana ada tok guru kita ajar sallu fi buyutikum. Dalam perang pun berjemaah lagi kan. Orang kata ni perang dengan Covid, musuh tak nampak. Musuh Covid ni zanni je. Silap wahbi je. Silap batili. Musuh Yahudi Nasrani zahir. Quran sebut Yahudi Nasrani musuh, syaitan musuh, iblis musuh. Tu tak ada khilaf. Ittifaq ulama. Siapa nafi boleh kafir tu. Tapi virus ngana khiali ya. Ditakut-takut ya. Iblis syaitan bukan ditakut-takutkan, Allah takutkan kita dengan musuh-musuhnya tu. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Inna bukan sekali sebut, banyak kali sebut. Nafsu inna nafsa la ama inna main. Sungguh musuh. Virus tak sebut. Tak sebut. Bukanlah nak menafikan virus tu kan. Tapi musuh yang sepatutnya memang kita faham musuh, kita tak buat musuh. Tapi yang
Tak musuh tu, macam itulah musuh besar kita. Ikhtiarnya macam yang haram kalau babi pun masuk dalam badan, babi lah. Suntik pun ada babi ke, ada monyet ke, ada berapa suntik lah. Suntik tu pun lagi mata bengkak, sengit muka kot ni. Macam-macam. Suntik juga yang mati. Betul. Yang mana memang musuh betul, tak buat musuh. Sikit lah, meletiak lagi pagi ni. Pasal kita nak ambil dalil nakli. Tengok, boleh telan tak? Dalil nakli firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, syurah Quran, bahasa Arab. Rasulun, amin. Dengan terjemah, Tuhan mengaku dan berkata Rasul itu amanah. Itu je. Mana nak faham? Ya. Perkataan yang kita nak ambil itu mana? Yang ada amanah ni. Amin. Nak i'rab apa amin tu? Tanya i'rab lumpur. Baru kenal alamat i'rab, baru kenal isim fi'il huruf tu tak kena lagi. Rasul tu isim ke fi'il? Huruf. Apa alamat isim kat Rasul? Yang dah belajar lah. Ini nak bagi pelajar ingat balik. Apa alamat isim? Tanwin. Jurumiyah bunyi macam mana? Walismu, falismu, bukan falismu. Hamzah tu hamzah wasal lah, baca dengan aqal. Tu khotok masyhur nama dia. Baca falismu. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwin. Alfiyah bunyi macam mana alfiyah? Bijarri wat tanwini wal alfiyah pula awak tak boleh ingat lama tak baca. Tu nak steady ya, gentleman lah. Tahu apa? Okey. Tu Rasulun isim. Aminun isim tak? Saja saya tanya apa? Itulah kaedah nak faham dalil nakli. Bukan Rasul itu amanah. Itu je dalil nakli. Itu terjemah bodohi. Dalil nakli ni tengok kalimah tu, baca feeling siap dah. Allah, Rasul ni apa? Rasul maksud Rasul. Rasul ni aminun. Rasulun aminun. I'rab tu naat bagi Rasul. Apa kaedah naat? An-naat tu tabi'un lil man'uti. Ada orang sambung tu dalam bilik tu. Fi rafi'i wa nasbi wa khafdi. Contoh macam mana? Ja'a Zaidun al-aqilu. Ra'aitu Zaidan al-aqila. Ni ja'a Zaidun al-aqilu ke? Ra'aitu Zaidan al-aqila ke? Marartu bi Zaidin al-aqili. Ini ja'a Zaidun al-aqilu. Wasal Rasulun amin. Mesti muafakat 4/10. Ni nak hakiki ke nak sababi? Mestilah nak tanya nakli, mestilah fahamnya tu. Nak jawab kau ni. Takkan bodoh-bodoh faham itu, mana boleh. Pasal tak boleh faham dilalah. Mula tu Rasul, daripada perkataan apa Rasul? Rasul apa takrif dia? Takrif pula. Pasal nak faham Rasul, ni naat, man'un, siapa zat, siapa sifat? Tanya apa ni? Nak belajar asyik macam tu lah. Okey, senang nak belajar nakli? Senang nak? Belajar nakli pun ada cabaran dia. Cabaran dia bahasa. Semalam, dalil akli, senang tak? Senang tak? Susah je. Untuk apa yang senang? Yang senang je ni. Bodoh, senang. Melantak banyak, senang. Relax, senang. Memang senang. Nak ambil ilmu, nak ambil istilah, nak boleh memikir, boleh angkai, cara berfikir betul, tepat, dalil, istilah, semua ingat. Itu cabaran besar. Satu, tak ada kesungguhan kita sepatutnya. Khasnya kita duduk tempat ilmu ni, melainkan ilmu lah. Sibuk dengan ilmu. Kata Imam An-Nawawi, kata dia, ilam annal istiqalal bil ilmi, anna istiqalal ilmi hiya afdalu, hiya istiqalal ilmi huwa afdalu ta'at. Sibuk dengan ilmu ni dia seabdal taat. Sibuk dengan ilmu ni taat yang paling afdal sekali. Kalau nak bersibuk, biar sibuk dengan ilmu. Di sana usung kitab, ngaji, telaah, tulis, catat. Jangan gaduh tulis alamat Shopee. Saja sebut-sebut gitu kan.
Sibuk istighfar dengan ilmu, sibuk dengan ilmu, hafal, ngulang, muzakarah, sembang, tanya. Mana nak tanya tu satu khas. Buku beli tu, ni buku soal. Kutubul As'ilah. Bukan kutub, Kitabul As'ilah, kitab soalan-soalan. Apa soalan tulis. Tapi tanya ikut bab lah. Tak ada pun tengok masa lapang ke. Tanya, tak ada pun sambil-sambil pergi makan arnab dengan tengok. Ustaz boleh tanya tak? Apa dia? Kalau saya rajin jawab je, saya kata. Kalau saya buat begitu, jaga sikit. Kau tanya apa ni? Lagi munasabah sikit lah tanya. Kalau benda-benda pendek-pendek tak apalah kan. Kalau panjang-panjang, enggak tu tanya pula. Kau tanya ni macam kau faham ke soalan? Soalan pun tak faham. Tanya sikit-sikit sebut-sebut gitu. Memang macam tu disiplin pelajar macam tu. Satu, kita belajar dalam kitab Ta'limul Ta'lim tu, bila disiplin saya sebut tanya soalan apa. Bila ada benda yang kita duk mengaji, kena terfikir, terenung, muzakarah macam ni, kena ada buku untuk tulis soalan tu. Sampai pesan dalam kitab Ta'limul Ta'lim kata apa? La tufarik bil qalam. Apa ni? Jangan berpisah dengan pen. Dia punya pesan tu, jangan berpisah dengan pen. Bila jangan berpisah dengan pen, apa lagi kawan pen? Buku. Mesti ada pen dan buku nota. Mana saja kamu dapat ada maklumat, catatan, manfaat untuk dicatat, tulis. Mana ada soalan terfikir yang muskil, tak faham, tulis. Buat apa? Jumpa ahli dia, tanya. Jumpa soalan masak, tanya tukang masak. Jumpa soalan fiqh, tanya ahli fiqh. Jumpa soalan matematik, cari ahli matematik. Contohlah. Jumpa soalan arnab, tanya orang pekerti arnab. Contohlah kan. Nak pergi selesai masalah. Kenapa, mengapa. Khas ilmu nahu. Jumpa ahli nahu, saraf, fiqh, tasawuf. Semua tanya bab ilmu ni. Satu. Balaghah tanya. Mesti qalbin aqul, lisanin saul. Akal sentiasa berfikir untuk kita dapat hasil ni, dan lisanin saul, banyak bertanya. Malu bertanya sesat jalan. Tak makan lapar. Tidaklah selalu pesan kat kita tu. Senang aja. Lapar makan. Mesti Allahnya sipir, senang aja. Tak ada puasa. Lapar sangat, belilah. Nak masak malah. Duit ada je. Tanya situ lah. Tak ada, minta lah sedekah. Apa senang aja. Boleh hidup kan payah. Tak tim haji. Tak boleh duduk bawah, duduk atas kursi. Kelabur mata, okey, spek. Dah tak boleh nampak langsung, zikir lah banyak-banyak. Baca apa tak boleh, telinga je lah dengar. Contoh. Baik. Cerita apa ni? Rasulun Amin. Isim PL lah. Nak situ lah. Tu yang kita belajar isim PL tu. Rasulun Amin. Tanya Quran pula. Surah Dukhan dia bagi dah ayat 18. Macam mana ayat depan Rasulun Amin tu? Macam mana? Dukhan kan betul ya? Surah Dukhan kan? Ayat 18. Macam mana? Macam tak pernah jumpa je Rasulun Amin ni. Habis-habis saya ada. Ada habis-habis, ada habis tak habis. Ada habis tak habis. Kita banyak-banyak habis. Ada orang tak faham apa benda tu. Saya tak apa faham. Tak habis tak habis. Nama dia habis tapi tak habis. Ada orang hafiz. Memang habis-habis lah. Ada habis syahadah, ada habis tak ada syahadah, ada habis tak habis-habis, ada habis sekerat habis, ada suku habis. Muhbir tu. Macam mana? Boleh jumpa Rasulun Amin tu? Macam mana? Kepala dia? An addu ilayya. Mana addu ilayya Rasulun Amin? Inna ila an addu ilayya lagi inni lakum rasulun amin. Kau sebut depan belakang tu tak sambung ya. An addu ilayya ibadallahi inni lakum rasulun amin. Rasulullah kata apa? Inni lakum, I'm
for you as a Rasul. Amin. Aku ni utus untuk kamu ni sebagai seorang utusan. Utusan mana? Rasulun amin. Dia sendiri mengaku, bukan cakap biasa. Inni lakum rasulun amin. Ini. So, ini ayat taukid. Terjemah kita memang kita biasa dengar ini sesungguhnya. Sungguh tu maksud dia apa? Dia bukan sebarang ayat. Dia nak menunjukkan penyataan tu, satu penyataan yang melepasi daripada piawaian ayat biasa. Kalau saya kata Perdana Menteri ni baik, contoh. Saya tak ada niat nak ngampu Perdana Menteri mana. Saya bagi contoh ayat. Perdana Menteri ni baik. Dia kata Perdana Menteri, tak kena cakap kau. Sungguh Perdana Menteri ni baik. Aku tak percaya cakap kau. Wallahi, sungguh Perdana Menteri ni baik. Aku tak percaya. Kau tak percaya? Aku kena panah lintak tak apa. Memang Perdana Menteri ni baik. Oh, pasal apa cakap macam tu? Dia punya ada level bercakap, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Pasal apa? Nak menunjukkan kesungguhan fakta tu. Jadi Rasul Amin ni bukan sebarang tau. Inni lakum rasulun amin. Tentu kita ambil ni daripada siapa? Kenyataan siapa? Quran, kalamullah. Betul tak kalamullah? Ni kalam lafzi dia. Kalam lafzi dia daripada kalam siapa? Daripada kalam nafsi dia. Belajar dah pun pak kalam tu. Ui, betul ke? Awak tak betulnya. Tasdik kita. Amantu billahi wa rasulih wa kutubihi. Oh, beriman kita ni. Dia yang bagi tahu ni. Allah sendiri yang turunkan Quran bagi tahu Rasul ni antara ungkapan dia kat kita, inni lakum rasulun amin. Inni lakum rasulun amin. Saja tak try Arab. Saja yang dah tahu dah lalu, ada yang dah biasa mengaji kan. Yang baru ni dengar jelah kami dekat khabar ni. Nanti hangpa kena ngaji ayat tu juga. Hangpa pun kena ngerti ayat tu juga. Inni lakum rasulun amin. Inni lakum inna. Apa kerja inna? Nasab isim rafa' khabar. Mana isim dia? Inni lakum rasulun amin. Mana isim inna? Tak jumpa lah. Nak kena tulis dulu apa? Mana isim inna? Inni lakum. Mana? Dai tambi. Mana isim inna? Ngaji pondok je ni ya. Biar kali pun Facebook apa kan. Bagi tahu kata ni lah cara ngaji pondok. Sambil mengaji tu, nak ngaji ni sambil tanya mesti ada proses soal jawabnya. Mana isim inna? Dah punya lama kau mengaji kau tak kenal isim inna, nak kena menampau. Orang Sungai Bayau. Sebut nama ni. Mana isim inna? Rasulun tu isim inna. Iya ke? Isim inna apa hukum? Nasab inna kerja dia nasab isim rafa' khabar. Isim inna marfu' mansub. Rasul tu mansub ke marfu'? Rasulun amin. Marfu'. Apa alamat rafu' itu? Domah. Itu kata mansub. Macam mana boleh domah jadi isim inna? Mana isim dia? Mana tak? Soalan tanya. Mesti boleh jawab. Orang bodoh. Mana isim inna? Ui, tak kerti orang ni. Boleh jawab. Mana isim inna? Ingat. Mana lagi? Siapa budak-budak suruh jawab? Boleh? Tak tahu. Satu main mengaji je. Bagus lah. Mana tak tahu. Isim inna mana? Ya, ada yang mutakalim tu. Mujur lah ada orang boleh jawab. Lega lah juga saya. Ada juga orang reti. Baru boleh hadap mengaji. Habis-habis lempar pun seorang boleh jawab. Padahal lah. Esok saya kata, rujuk sama habis. Walaupun tak habis, macam habis. Rujuk dia. Dia habis nahum lah. Habis alamat Arab. Asal kalau tak ada ini tu bunyi macam mana? Inni lakum rasul amin. Ini tu tak ada. Ni saya nak cerita apa ni? Saya nak cerita dalil nakli lah. Inilah disiplin dalil nakli. Bukan bodoh je Rasulun amin habis dah faham dalil nakli. Kau letak kau faham macam tu. Kau mesti faham disiplin macam ni. Baru kau faham namanya.
Satu saya kata dalil nakli ni disiplin dia besar. Kita duk rasa terjemah tu dah faham. Ngah sekali dia sebut kepala otak kau. Macam tu dalil. Macam tu cara kau belajar. Siapa dia ajar begitu? Tapi kita duk rasa terjemah Quran tu dah belajar. Apa dah? Alamat I'rab pun tak lepas fikir. Dengar saya punya soalan lagi. Dah boleh jawab tu satu hal. Ada orang boleh faham, baru nampak pencerahan dan nampak jalan satu hal. Kalau buang inni lakum rasulun amin, buang inna tu, londeh dengan inna tu, macam mana bunyi dia? Ana. Ada orang perempuan jawab, kalau leceh perempuan boleh jawab. Laki tak jawab. Pondan ke apa ni? Sajat. Saja saya sebut tu. Jangan orang perempuan boleh jawab, orang jantan tak jawab. Ngaji ni orang jantan lah kena gentleman. Biar orang perempuan tertinggal. Macam mana orang jantan ni tera-tera sangat? Jangan kita pelik macam ni. Awak perempuan pandai, laki tak pandai. Tu muskil. Ngaji duduk depan tapi macam duduk belakang. Yang orang perempuan duduk belakang tapi macam depan. Orang depan skrin kot. Macam tu. Gelap. Apa saya nak happy apa ni? Buang inna. Apa asalnya? Ana lakum rasulun amin. Ana lakum rasulun amin tu usul Quran. Kalau ikut tertib dia, ana siapa dulu sebelum lakum tu? Ana rasulun aminun lakum. Tu asalnya. Betul apa? Ada takdim lakum tu. Ana lakum rasulun amin. Jadi ada inna, ada isim dia. Kalau asing-asing itu asalnya inna, asalnya ana rasulun aminun lakum. Lepas tu tukar ana lakum rasulun amin. Lepas tu inni lakum rasulun amin. Berapa martabat tu? Macam tu ke nak faham? Ya. Kita nak tengok apa? Amanah. Main mana amanah? Mahdi. Amanah siapa tubuh? Mak siapa? Itu gimana tu? Sorry. Ketukar pula otak lah. Amanah tu lah. Tu amanah jingga tak boleh pakai. Perkataan Cina tu. Ngundi tu tak tahu deh. Rasulullah amin. Amin. Macam mana boleh jumpa amanah? Macam mana boleh faham amanah dekat amin? Amin tu apa? Sirah apa? Tu sorok pula tadi nahu. Amin tu sirah apa? Sifatu musyabah bi sifil fa'il. Fi'il madhi dia macam mana? Amanah. Macam mana jumpa amanah? Amanah tu kalimah apa? Amanah ya manu? Amanatan. Masdar. Apa kaitan masdar dengan sifatu musyabah bi sifil fa'il? Setiap isim sifatu musyabah bi sifil fa'il mesti ada masdar. Dia ada dua dilalah. Dialah madah dia, hay'ah dia. Apa madah dia? Amin mesti ada amanah. Dan amin menunjukkan ada zat yang muttasif bil amanah. Zat yang muttasif bil amanah tu dah bagi zatun amin. Bila zat yang muttasif bil amanah baru panggil amin. Jadi amin tu menunjukkan ada di dalam zat, ada di dalam sifat dia amin. Bila ada amin mesti ada masdar dia, mustaq minhu dia. Apa dia? Amanah. Tak boleh faham kan saya cakap apa kan? Bagus, ngaji. Itu yang kita nak ngaji ni tu. Kena belajar disiplin nak ambil faham dia. Macam tu ke? Ingat ke ngaji Quran, terjemah tu dah faham dah. Dengar saya sebut. Apa agak-agak saya nak sebut? Kepala otak kau. Siapa dia ajar ni tu? Satu ada orang kata, ada seorang tu, dia kata budak kan. Memang budak tu nampak budak sewil pun. Kata dia tak perlu nahu. Nahu ni baca baris macam mana pun janji faham. Kepala otak kau. Siapa dia ajar tu? Kau tanya Iraq punya tu tak payah bahas lah, tak layak bahas ayat Quran. Kau bukan ahli dia, setan tu. Sesat kau lah. Itu je ayat kena sebut. Pasal itu belum bahas apa, baru tanya asas gila punya bahasa Arab. Yang tu tak tahu kau nak boleh faham dilalah apa benda. Nak bahas macam saya sebut fa'aswa adam warabahu muqaddam mutasyabihat. Dialah anak abad tu konon ngerti konon. Kata ulama ni pendapat Al-Quran tu pun kau tak dapat je. Nak cerita pendapat. Baik, kalau ikut saya jawab lah tu, nakli dah. Kalau ngaji wadah-wadah macam ni
dalil nakli dia rasulun amin. Bila dia ayat Quran, rasul itu amanah. Udah. Tanya Quran pun tumpah, awal surah kepala tak jumpa. I'rab pun tak tahu, isim indah pun tak jumpa, londeh indah pun tak tahu apa asal usul. Lakum tu pula, ini aminun lakum. Oi, untuk kita tu. Manfaat untuk kita tu. Baik. Saya cerita dekat tu. Itulah kaedah nak faham dalil. Jadi dia punya istilah kalau atas kita punya istilah apa? Mahal syahid dia tak mana yang kita tengok ni. Amin, di situlah ada di dalam amanah. Pasal amanah ya'manu amanatan fahuwa aminun. Fahuwa aminun, fahuwa aminun. Kalau aminun isim fa'il. Aminun sifatun musyabbahah bismil fa'il. Apa beza? Ngaji lama sikit dah. Bila nak ngaji? Khas kena pergi duduk bidang tu. Walaupun ngaji kitab Domun, kalau saya sebut tu ambil perhatian lah. Walaupun ngaji Domun wa madkhal saja. Kita ngaji paku iman je, tapi sambil itu ada nahwu, ada sorof, ada situ. Sebut tu. Satu. Balaghah tu sambil saya sebut lakum, ada takdim takhir tu. Baik. Jadi kalau dalil nakli padan dah tu tak payah hurai tak apa dah. Pasal apa? Pasal amin tu atau i'rab dia naat bagi, jadi rasul tu khabar bagi inna. Inni lakum rasulun. Rasul ni rasul mana? Aminun tu naat hakiki ke sababi? Naat hakiki, maksudnya rasul tu hakiki rasul amin. Maksudnya zatun muttasif bil amanah. Zatul Rasul ialah zatun muttasif dengan amanah. Maksudnya sifat amanah tu sabit di zat Rasul. Tu kita dah bahas gunakan istilah zat dan sifat. Baik. Sifat naat man'un, sifat mesti ada mausuf zat. Biasanya atas jalan bahasa mausuf ni zat, sifat dia sifat naat dia yang qaimun bizat. Kalau dia naat hakiki, dia qaimun bizat, pada diri zat, nafsi zat, diri zat tu. Atau kita bercakap zat apa ni? Zat Rasul. Rasul nama nak menunjukkan marji' dia zati Rasul. Zati Rasul tu apa ciri dia? Muttasif bil amanah. Jadi fahuwa aminun. Gitu. Macam tu faham dia. Mula tu amin pula bukan aminun, dia aminun, sifat tu musyabbah menunjukkan ala subut wa dawam. Bila subut dia? Munzu naumatil asfar, sejak kanak-kanak lagi, balik lahir memang amanah, takkan ada buat dosa sejak pada kecil. Kita belajar dah asas-asas kaedah itu. Tu dah ambil faham macam mana kaedah apa tu. Ni kaedah kita. Ni ada sabotaj ke apa ni? Api sat ada, tak ada. Saja itu sisik bodoh sikit. Astagfirullah. Baik. Kalau faham apa saya sebut tu, selesai lah. Dalil nakli. Tak saya sebut, saya tanya. Dalil nakli susah ke? Yang malam tadi dalil akli susah. Mana susah lagi? Dua-dua ada susah dia, betul tak? Betul tak? Mana susah lagi? Yang ni susah ke yang malam tadi susah? Yang ni susah lagi. Yang ni lagi beban tak? Yang malam tadi? Boleh je susun ayat arak memabukkan. Setiap yang memabukkan haram. Dalil akli. Tak perlu ngaji surah balaghah apa tak payah. Benda yang memang kita boleh kecap sekali je. Betul kan? Penakulan. Ni ayat pertama, ni ayat kedua, susun macam ni, makna macam ni. Ni rangkai kata pertama, rangkai kata kedua, susun untuk mendapatkan satu natijah. Mesti ada hubungan ayat kedua dengan ayat pertama. Ayat pertama pula mesti jitu, ayat kedua ni mesti jitu juga. Dua-dua ayat ni betul, baru ada hubung kait, baru boleh dapat satu keputusan yang betul. Kedah-kedah peguam ni lah saya sebut tu. Peguam ni lah antara dia belajar ilmu mantik ni lah. Apa nak sebut? Yang tu ilmu akal, ilmu kedah okey. Cuma kena belajar disiplin macam mana nak susun penakulan akal dengan cara fikir dengan disiplin yang betul. Ada ilmu khas sebut itu.
Memang yang tu pun ada ilmu khas, tapi yang tu kalau ikut lagi mudah berbanding dengan ilmu nakli ni. Dua-dua ada susah dia. Dan tahap belajar dalil memang bukan benda senang. Dia benda susah. Dia mencabar. Satu, sebelum untuk kepakaran dalil, ambil maklumat dulu. Nabi ni maksum. Okey, siap. Akidah dah betul. Yang tu mesti dapat. Yang tu mesti dapat. Satu, kalau susah dalil akli, dalil yang nakli, nak bagi faham betul-betul, duk lubuk dia. Lubuk dia pondok dia. Waktu yang bagi dapat, yang walaupun dalil akli tak faham, ada iman mesti dia dapat. Mesti membenarkan Rasul mesti amanah. Nabi Adam berdosa. Please beware about what are you talking. Okay. What come out from your mouth? Beware of it. It's forbidden for you to say that Adam is buat dosa, you know. I'm afraid that your iman will lost. Saja cakap putih bodoh-bodoh je. Why? Nabi Adam buat dosa, betul ya. Nabi Adam tu siapa? Nabi ya, maksum tau. Takkan buat dosa. Akidah mesti dapat. Satu, tak kerti berdalil pun faham, mesti faham. Mesti bersihkan apa yang sepatutnya dibersihkan, khasnya pada Nabi Rasul. Apa dia? Dia maksum. Mesti maksum. Untuk cerita-cerita yang ada, mesti boleh selesaikan dia. Tak kerti huraian dengan Al-Quran pun, mesti kaedah akli, penceritaan kisah yang betul, mesti dapat, mesti faham. Orang kata apa? Saya dengar, Tok Guru ajar. Okey, mana? Nak faham betul tak? Tanya pada ahli dia. Tapi akidah kita dah pegang, tak salah dah siapa Nabi dengan Rasul ni. Kalau ada yang tak betul, betulkan fahaman tu. Ada cerita tak betul, betulkan cerita tu. Pasal wajib. Pasal dah jelas Rasulun Amin. Sebut pun Rasul tu kaedah dalam tafsir pula, ilmu tafsir pula ni, usul tafsir. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Ayat Quran tu Nabi Muhammad tu, inni lakum an addu ilayya ibadallah, inni lakum Rasulun Amin. Kalau ungkapan tu Rasulullah, siapa Rasulun Amin tu? Rasulullah lah. Tapi Rasul tu nakirah makrifah. Nakirah. Bila nakirah ni la yahtassu bihi wahidun duna akhar. Dia tak menunjukkan pengkhususan kepada satu yang orang lain tak boleh masuk itu. Tapi siapa Rasul ni? Semua Rasul yang Allah Ta'ala hantar, walaupun dengan lapan mufrad, dia bukan Rasul. Tapi bila nakirah la yahtassu bihi wahidun duna akhar, dia bukan isim makrifah. Itu apa pula tu? Nahu. Bila dia menunjukkan makna macam itu, apa dia? Al-ibratu bi umumil lafzi. Nak ambil faham dan faham akidah ni khasnya dengan umum lafaz, walaupun sabab, khusus sabab turun ayat Quran ni itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi umum lafaz, siapa Rasul Amin tu? Semua Nabi Rasul adalah Rasulun Amin. Siap. Macam mana nak faham tu? Ngaji lama sikit. Lepas tu ngaji kena pergi tempat orang yang mengajar tu, baru boleh faham. Hadanallah ila siratal mustaqim. Baik. Maka jika Rasul itu khianat, yang ni dia nak buat resolusi, kesimpulan di atas dalil akli dan nakli. Jika Rasul khianat, buat yang ditegahnya, yang haram atau makruh atau khilaf aula, nescaya jadilah Tuhan itu bohong. Tak mana? Dalil nakli tu. Allah Ta'ala sendiri yang kata inni lakum rasulun amin, perkataan dalam surah Dukhan ni. Kalamullah lah. Kalamullah masih betul tak? Allah yang cerita, beriman tak kalamullah ni memang kalam Allah kan? Allah yang kata Rasul ni amin, Rasul ni amanah. Macam mana engkau boleh kata Rasul ni pendusta, Rasul ni buat dosa? Bukan dosa masalah kita. Rasul ni buat dosa, keluar dari syurga pasal dosa. Allah kata Rasul ni sifat amin tu sabit di zat dia, takkan ada khianat sama sekali. Itu maksud hakiki tu. Nak dia bukan sababi tu, hakiki je. Apa dia sababi tu ngaji khas lain tak maknahu. Jadi kalau kita kata Rasul tu tak mana ada khianat, kalau Rasul tu khianat, nescaya Allah Ta'ala bohong. Muqaddam tali kan. Dan bohongnya Allah Ta'ala tu mustahil.
Apa tu? Kaedah akli Dia campurkan kaedah akli dengan akli. Allah kata Nabi Rasul ni amanah. Kalau Allah Ta'ala, kalau kata Allah, kalau Rasul ni bohong, maksud, kalau Rasul ni khianat, berarti Allah Ta'ala bohong. Bohongnya Allah Ta'ala adalah mustahil. Kesimpulan dia, bila batallah tali, batallah muqaddam, sabitlah nakid dia semalamnya status. Apa dia? Nabi amin. Pasal apa? Allah benar. Jadi Rasul mesti amin. Mustahil khianat. Full stop. Tak boleh ubah lah. Ubah kafir. Apa dia? Rasul buat dosa, kafir. Pasal apa? Batal iman. Menafikan amanah. Menafikan ayat Quran. Rasulun amin. Hang siapa nak kata Rasul buat dosa? Allah kata apa? Rasulun amin. Nak hakiki lah. Kita pun tak dapat amin tu, tapi Rasul amin. Adam Rasul lah. Rupanya Wahabi dia kata bukan Nabi Rasul. Padan. Kalau Wahabi tak heran. Kau ahli sunnah wal jamaah tak? Ahli sunnah wal jamaah. Tapi Rasul buat dosa. Nabi Adam buat dosa. How dare you say like that? Are you Muslim? Oh, tanya gitu kan. Geram ni kan cakap putih, dia tajam lagi. Maka tetaplah amanahnya. Itulah nakid dia. Mustahil khianat, tetaplah amanahnya. Dan apabila tetaplah amanahnya, nescaya mustahillah khianatnya. Bila dah sabit amanah, tentu date dia, nakid dia adalah terbatal, ternafi. Cuma date nakid tu ngaji suku dah pula, apa date apa nakid, satu hair pula situ, panjang umur jumpa. Dan jika engkau kata, situ dulu khas kita belajar hari ni, nakli, hujung tu combinekan nakli tu, gunakan kaedah dua rangkai kata ayat susun untuk berhujah pula dengan gunakan dalil nakli untuk mengukuhkan dalil akli. Baik, combine dengan dua-dua di dalam dua-dua kaedah dalil. Kaedah Al-Quran, Rasulun amin. Jika Rasul khianat, buat yang ditegah, nescaya Allah Ta'ala bohong. Bohongnya Allah Ta'ala adalah mustahil. Maka sabitlah amanah Rasul. Pasal bila batal tali, batallah muqaddam. Sabit nakid. Kaedah belajar berdalil. Kalau orang ada orang kata semalam pun tak berapa faham, hari ni pun tak berapa faham, nak punya nasihat apa sikit? Ngaji lama sikit. Ngaji lama sikit. Ada soalan? Ya. Ya. Oh, lebih baik mengaji daripada beli dictionary. Yang tu guru-guru layak lah pakai. Kadang kita beli pun tak kerti nak pakai dictionary punya tu. Daftar istilah. Dalam istilah fiqh lain, tauhid lain, nahu lain, sorof lain, perkataan yang sama. Macam kalam, kita belajar tauhid, kalam ni apa? Kalam ni sifatun qadimatun azaliyatun qaimatun bi zatillah taala. Itu kalam dalam ilmu tauhid. Itu yang panggil istilah tu, kamus istilah lah. Kalam belajar nahu lain, al kalamu wa lafzul murakkabul mufidu bil wadai. Kalam batal sembahyang dalam fiqh lain. Sembahyang akan batal dengan kalamul amdi. Apa dia kalamul amdi? Dia harfun bi makna atau harfaini bi ghairi makna. Itu adalah kalam dalam ilmu fiqh. Burung pun ada kalam. Burung pun ada kalam. Kalam dekat mana? Ada sautun. Ada sautun mufhimun.
Apa faham? Dia ada sautun mufhimun, ada suara yang boleh faham. Tu jantan ke betina? Aku tak tahu. Bunyi macam tu ayam betina. Ayam betina bunyi macam tu. Oh, apa semalam saya sebut. Dia ada dilalah situ, ada dilalah. Ada faham situ. Nak sebut apa? Dia tu kata ada kalam situ, kalam. Batu pun ada kalam. Kullum qad alima salatahu wa tasbihah. Ada juga kalam dia. Kalam dia dengan mana tasbih. Ui, macam tu ke? Baik ngaji. Nak faham istilah ni. Kalau orang awam ni tak boleh, tak apa kamus tu. Buat ambil duit lah. Ngaji lagi bagus. Habis ngaji jumpa ahli dia lah. Yang tu selalunya orang-orang yang dah mahir dalam ilmu, dia tahu nak beza yang ni, nak tengok istilah apa. Perlu kamus istilah. Tu pun tengok siapa ngarang kamus tu. Kadang yang sewil ada juga. Kamus pun saya ngaji dulu, Tok Guru pesan, nak beli Barbawi tak apa. Beli Muhit tak apa. Muhit, kamus Muhit ada 4 jilid. Saya beli kamus tu, tapi beli-beli menyesal. Tak tahu mana pun, kadang bagus Barbawi lagi. 4 jilid besar, mahal saya beli dulu. Untuk nak beli besar. Lisanul Arab tu Ibnu Manzur. Lepas tu jaga, jangan beli kamus ni. Ini Yahudinya. Kamus Munjid. Munjid pengarang dia Yahudi, tapi tulis kamus Arab. Arab. Tapi pengarang dia Yahudi. Munjid nama dia. Buka Google kita tengok Munjid nama dia. Kamus Munjid. Pengarang dia Yahudi. Yahudi boleh karang kamus bahasa Arab. Oh, main. Tapi bila buka macam tu, Yahudi cerita Arab. Dia bawa ke Yahudi dia lah. Gambar dalam tu pun tengok pengsan dah. Tak faham saya sebab apa? Kamu Marwawi walaupun ada gambar, dia dah bagi hukum gambar di awal-awal kitab dia. Apa hukum buat gambar? Apa hukum ambil gambar? Apa hukum gambar tu pamer untuk tunjuk orang? Gambar-gambar benda hidup. Tak hukum musawwirun ke? Asyadul azab yaumal qiyamah al-musawwirun. Bahas hadis dulu nak buat kamus. Buka Marwawi tu, orang depan tu dia sebut. Awal-awal dia tunjuklah gambar binatang halal, binatang haram. Data yang ni ulama tak boleh bagi keputusan ni halal haram, tu ada khilaf. Oh, awal-awal cerita dah manfaat di situ, awal-awal kitab dia. Tu kata ahli ulama tulis kitab lain. Kalau kitab Munjid tu, kamus Munjid tu, Yahudi buka-buka apa ni lah. Semua gambar apa macam-macam gelambah. Apa? Gambar lucah-lucah apa semua ada lah tu, tak apa benda lah. Gambar siput pun ada. Siput tak faham sudah. Gambar tu pun ada dalam kamus. Siapa? Oh, Yahudi. Dia ada malu apa? Ikut dan dia yang tulis. Dia ikut pun ikut peluh otak dia lah. Luruh Arab yang dia faham Arab, dan dia bukan untuk bagi daya itu, bagi sesat kita lagi. Jaga, jangan beli kamus tu. Tiang tak reti je lah, duk beli ikut dan tak ada panduan. Tu kamus bahasa, tambah istilah, dapat faham istilah salah. Buat ketuhanan tadi, uluhiyat, rububiyat, asma wa sifat. Oh, itu kamus istilah Wahabi. Kaedah kita tauhid ni bukan tauhid uluhiyat, rububiyat, asma wa sifat. Tauhid kita tauhid zat, tauhid sifat, tauhid laf'al, tauhid milik, tauhid milik. Oh, betul. Bukan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu tauhid istilah Wahabi. Sikit bahasa-bahasa kita. Okey, saya jawab soalan. Lain. Tak ada soalan nak tanya. Saya tak tahu apa nak tanya. Nak tanya apa? Banyak benda tak tahu. Bagus. Ya. Bagus ada Cik Allah. Tanya ke nak ada benda dia faham. Walaupun dia bukan budak pondok. Mari pondok, budak pondok ada. Walaupun umur 70 lebih. Tarifnya apa? Istilah. Budak pondok ni yang main mengaji pondok, budak. Walaupun umur 80. Walaupun tok nek. Semua kita ni budak pondok. Budak pondok. Budak lah duk ngaji. Kalau mengajar dah orang tua syekh. Syekh ke budak? Tahulah. Tapi syekh ke budak? Budak. Kenapa? Mengaji. Bila mengajar syekh walaupun budak mengajar. Umur 9 tahun mengajar. Budak 9 tahun ni tak ngaji. Budak 9 tahun mengajar. Syekh mengaji. Budak.
sikit bahasa-bahasa. Itu istilah lah sebenarnya. Itu kamu itu lah, kamu istilah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.